الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita menyambung semula kita punya kitab pengajian pemikiran kita lah, Madza khasiral alam bil hintatil muslimin, karangan Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi. Dan sebagaimana saya sebut kat tuan-tuan sebelum ni, lepas pada ni saya nak sulam lah pengajian kita ni dengan saya punya tulisan lah, sambil-sambil kita sulam-sulam pasal dia ada terkaitannya. Tadi saya sembang dengan Abang Syed tadi, malam ni dah macam penamaan calon lah, kamera banyak macam pengundi calon Tadi kita dah tengok tadi ramai yang depan tadi ni semua tu pengundi muda, pengundi 18 kan. Doa-doa dah tu budak-budak saya di sekolah umur 17 pun tanya menteri apa pun tak kenal. Dia pun tak tahu tak macam kita dulu. Tak tahulah, saya dulu dah 2, dah 3, dah 5 pun kita tahulah kurang-kurang menteri. Sami Belu pun kita kenal, kan? Rafidah Aziz, Syed Amir Alba, kurang-kurang kita kenal, kita tengok tunjuk muka kita tahu. Mungkin mak ayah kita dulu kot, abang apa kena kenal menteri, esok hangpa nak pergi interview kerja pun tanya nama menteri. Ingat kan sampai sekarang kan? Dah tak kenal tuan-tuan. Dah tak kenal. Tak tahulah entah apa punca dia Orang kurang minat, budak muda sekarang ni kurang minat dengan politik. Saya bimbang bila anak muda sekarang kurang minat dengan politik. Parti mana yang pandai main dengan sentimen, pandai tarik apa satu dua idea populis dan menyebabkan dia pakai cepat condong. Itu kita kena ni lah peranan kita lah. Nak kata teruk pun kita buat anak kecil-kecil. Tapi itulah, budak-budak muda sekarang memang politik dia sama ada dia tak minat ataupun dia dah jemu, wallahu taala alam. Pasal bagi anak-anak muda sekarang ni, pertempuran politik ialah pertempuran orang tua-tua. Saya ingat dalam filem Troy ada satu scene, satu dialog tu yang Hector tu kata peperangan adalah politik, iaitu sesuatu yang diraikan oleh orang tua-tua, tapi yang mati tu budak-budak muda. Apa tu budak-budak muda tinggal politik. Tak apalah. Jadi kita nak sambung malam ni sikit-sikit tuan-tuan. Dan kebetulan malam ni ada cerita pasal kita masuk kepada bab tentang peradaban Islam dan pengaruhnya. Dia ada cerita tentang pemerintahan. Baik. Jadi muka surat 151 dekat saya ni Munculnya peradaban Islam dengan semangat dan kenyataannya dan berdirinya pemerintahan Islam dengan bentuk dan susunannya dalam abad pertama dari hijrah Nabi Muhammad SAW. Ini dia cerita pasal bagaimana setelah terbentuknya pemerintahan Islam. Ni pilihan raya ni. Okey, baik. Telah menjadi bahagian yang baru dalam buku sejarah agama-agama dan akhlak. Menjadi kenyataan baru dalam dunia politik dan masyarakat yang telah memberi arah kepada gelombang peradaban. Dunia telah menempatkan arah yang baru dalam peradabannya. Maka dia kata bila Nabi installkan pemerintahan Islam di Madinah, terasasnya khilafah pemerintahan Islam, negara Islam Madinah itu, dia bukan sekadar sebuah negara yang baru, tetapi dia sebuah model yang baru kepada sebuah ketamadunan dunia. Maulana Abu Hasan kata macam tu. Maksudnya jika sebelumnya manusia tak pernah melihat peradaban yang begitu. Kalau ada peradaban yang mahsyar semisal Greek, Athens, Sparta, mungkin dia ada kezaliman dia di mana-mana. Mungkin macam kita baca di Sparta punya kerajaan kan, yang mewajibkan anak-anak kecil dihantar untuk kamp tentera. Kemudian bagaimana kerajaan-kerajaan Cina dulu yang cukup kejam. Meskipun dia maju, tetapi disiplin dia bukanlah kata kejam, disiplin dia sangat dahsyat lah. Kita baca tentang sistem peperiksaan awam Cina. Kalau dia dapati meniru, hukuman dia mati. Maksudnya meskipun tamadun ini depa ada sumbangan depa ada nama-nama depa, tetapi depa tak sunyi daripada kezaliman, tak sunyi daripada kesilapan. Bukanlah kesilapan ni tak apa, kezaliman dan sisi-sisi gelap mereka. Macam kita baca tentang Mesir purba, tentang Mesopotamia misalnya, Namrud, Naramsin dalam sejarah kita,
dalam sejarah dunia. Hebat mereka buat taman tergantung dan sebagainya, tetapi kezaliman mereka, ketidakpercayaan mereka kepada penyembahan tauhid dan sebagainya. Jadi dia tak duduk sekali. Jadi bila datang pemerintahan Islam ni, Nabi bawa kepada dunia ni. Sebab tu Nabi disebut rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin ni satu parti dia buat dia punya slogan dah. Saya bukan kempen depa lah. Nabi nak beritahu rahmatan lil alamin. Lah risau tuan-tuan. Sebut apa-apa ni ustaz ni parti ni orang nak teka. Undi kita rahsia, hak mengundi masing-masing. Cuma kita berpolitik, janganlah politik fitnah. Saya pegang macam tu kan. Ya. Undilah siapa yang kita yakin. Selagi saya cerita yang tu lah. Pasal saya nak respon yang kata kalau kita undi parti ni ataupun calon ni, kemudian calon tu dia buat dosa, kita tanggung tak dosa dia tu? Yang tu panjang tu. Kan? Di isu dia apa? Kalau isu dia kalau calon tak apa. Lagi saya akan sulam lah no. Abang ustaz sangat ni. Amboi. Baru start sangat nak masuk dah ni. Kena blok lagi ha. Okey, saya sambung no. Okey, jadi yang Islam cuba bawa begitu. Maknanya ada kelembutan dia, yang tunjang dia ialah agama, keesaan tauhid, kemudian akhlak, kemudian melindungi setiap golongan. Itu yang Islam cuba bawa. Jadi itu satu dimensi peradaban yang baru. Jadi nak beritahu peradaban tak semestinya kena zalim. Peradaban tak semestinya kena monarki sahaja, tuan pada anak saja. Pemerintah tak semestinya kena kuat sahaja. Sebab dulu pada satu zaman nak jadi pemerintah kena kuat. Tak kuat tak boleh jadi raja, tak boleh jadi king. Kan? Saya ingat di tanah Melayu, kalau bukan sejarah pun sastra begitu. Orang kata zaman zaman pendekar hitam. Istilah orang dulu-dulu lah. Kan, zaman pendekar hitam, siapa kuat dia jadi king, siapa kuat jadi ketua kampung. Kan? Tapi benda tu kalau di Eropah bukannya sastra, dia memang fakta. Dia panggil trial by combat. Kalau jadi apa-apa pergaduhan, perbezaan, perebutan tanah, depa kena lawan. Itu duduk dalam sejarah Eropah. Maka bila lawan, menang, dia akan establishkan dia punya komuniti dia, dan akhirnya dia membentuk sampai tahap kerajaan. Jadi zaman itu memang berlaku begitu. Tapi Islam cuba bawa yang bukan begitu. Baik. Dakwah Islamiah telah dirintis oleh para Nabi dan Rasulullah sebelumnya, dan diteruskan oleh para penerus ajaran mereka yang berjuang dengan ikhlas di atas jalan yang telah dirintis itu. Tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang berhasil atau sukses mendirikan kekuasaan atau pemerintahan yang berdiri di atas dasar rencana atau prinsipnya. Baik. Kemenangan nyata yang diperoleh Islam itu ujian baru bagi jahiliah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Begitu hebatnya kejahiliahan kot. Di saat itu tidak seorang juga tahu bagaimana mengatasinya, tetapi dakwah Islam dapat mengatasinya. Dan seperti mana yang saya selalu ulang, hadis Nabi yang Nabi kata, manusia tu umpama galian, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Atau kama qala iza faqah, manusia tu umpama galian, kalau dia terpilih zaman jahiliyah, dia masuk Islam, dia juga akan terpilih zaman Islam. Khalid Al-Walid pada zaman jahiliyah digelar ahli kusti yang hebat. Dia masuk Islam tak menyebabkan pedang dia jadi tumpul. Sayyidina Hamzah seorang pemanah yang hebat, bila dia masuk Islam tak menyebabkan panahan dia jadi tumpul. Sayyidina Umar seorang singa, seorang yang tegas, bila dia masuk Islam tak menyebabkan dia jadi pendiam dan jadi lembek. Jadi orang-orang yang begini, kata Nabi, Islam tak datang untuk mengkepak bakat seseorang. Islam tidak datang untuk mencantah bakat seseorang ataupun cita seseorang. Cuma Islam datang meluruskan jalan. Baik. Saya nak pergi muka surat ni tu kan. Baik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Sajdah, "Walanudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbari la'allahum yarji'un." Kita nak baca surah Sajdah pagi-pagi tu. Dan sesungguhnya kami rasakan kepada mereka siksa yang dekat di dunia sebelum siksa yang besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi ini adalah perasaan takwa yang sentiasa meniti dalam hati para pemerintah dulu.
Itu yang menyebabkan mereka menjalankan pemerintahan dengan takwa. Walau bagaimanapun, kita dapat melihat sepanjang sejarah kita, ada juga beberapa pemerintah yang dahsyat, namun kedahsyatan mereka itu mungkin benda ni boleh difaktorkan oleh saya tahulah, mungkin dia geopolitik juga, mungkin dia ras menyebabkan dia begitu. Sebab kita akan tengok ada pemerintah yang dia warak, tapi dalam masa yang sama dia zalim. Ada pemerintah yang memikirkan tentang Islam, dalam masa yang sama dia sangat kejam. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi misalnya, gubernur, dia memikirkan tentang Islam, dia fikir tentang harakat baris-baris Quran, tapi dia juga pembunuh kepada Abdullah bin Zubair. Dan dia juga yang bukanlah meruntuhkan, tapi merosakkan binaan Kaabah. Salah satu cerita pasal dia tu, yang dia perang dengan Abdullah bin Zubair tu, dia ambil manjanik lempak pergi ke Kaabah. Lepas tu kilat panah. Bila kilat panah, para tentera dia tak mau. Ni sebut dalam Bidayah wa Nihayah, Ibn Katsir rekodkan kisah ni. Para tentera dia tak maulah serang Kaabah dah kan. Bukan serang Kaabah, bagi dia, saya tak serang Kaabah, saya serang Abdullah bin Zubair. Bagi dia macam tu. Jadi para tentera dia tak maulah serang dah, pasal takut kilat duk panah kan. Maka dia kata apa? Han tak baca Quran. Dia kata kepada pemerintah dia, kepada para tentera dia. Ni kata orang politik sejati. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ni orang politik sejati. Malam ni saya nak bawa kat tuan-tuan 2-3 kisah orang politik. Tak apa tuan-tuan, pasal malam ni pun politik ni. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ni orang politik sejati. Dia kata, apa tak baca Quran ke? Bukankah Qabil dan Habil, bila mana mereka berselisih, kemudian Allah suruh mereka masing-masing sediakan korban, dan korban yang dipilih oleh Allah itu ialah korban yang disamak api. Disamak, dia kata api, dia kata petir, tapi api disamak. Bukankah itu tanda dipilih? Bahkan kalau dalam Bani Israel dulu rampasan perang mereka kena himpus tempat dan akan api kilat ataupun api menyambar. Jadi bila hampa buat benda tu, kilat panah terbakar, maksudnya Allah terima. Dia kata begitu. Terus berkobar-kobar tentera-tentera dia nak serang Allah bin Zubair lagi. Disebut dalam Bidayah wa Nihayah. Dahsyatlah. Macam bagaimana mereka boleh spin the fact tu. Baik. Pemerintahan yang adil ialah yang menyamaratakan antara rakyatnya, sanggup mengambil untuk golongan. Ni dia cerita pasal Islam punya pemerintahan. Pemerintahan yang adil ialah yang menyamaratakan antara rakyatnya, sanggup mengambil untuk golongan yang lemah dari golongan yang kuat. Istilah kita zakat lah. Akhlak rakyat dipelihara sebaik-baiknya, sebagai menjaga rumah pekarangan dan harta benda mereka. Darah manusia dihormati, begitu juga nama baik masing-masing manusia. Orang yang paling baik ialah orang yang paling berperi kemanusiaan, dan orang-orang yang paling zuhud dalam kehidupan ialah orang-orang yang paling berkuasa untuk mendapatkan harta kekayaan, namun mereka tetap bersederhana. Maka dia cerita pasal teras pemerintahan Islam. Tuan-tuan, kita sering bercakap tentang pemerintahan Islam ataupun pemerintah Islam. Dalam konteks sekarang pilihan raya, kita kena bercakap juga dalam satu segi lagi, dan satu segi yang lain, dalam bukan konteks pemerintah Islam, tetapi konteks pemilih pemerintah Islam. Ini yang selalu kita terlepas. Kebertanggungjawaban untuk memilih. Kita pernah sebut di surau ni dulu, memberi penyaksian. Zaman dulu memberi bai'ah lah kepada sesebuah pemerintahan itu besar. Sebab itu, kalau seseorang yang nak jadi penyaksi ataupun saksi kepada nikah, tak boleh orang fasik. Kena istighfar dulu. Itu baru institusi keluarga. Ini institusi negara, pemerintahan. Mana mungkin orang biasa boleh bagi penyaksian. Sepatutnya orang-orang yang tertentu. Tetapi sebab kita dah berada dalam suasana sekarang, kita tak boleh lari keluar dah. Sebab darurat lebih besar. Kalau kita lari keluar, kita tak mengundi, agama lain akan mengundi, mungkin akan menguntungkan mereka. Meskipun kalau kita bercakap dalam konteks politik, orang akan kata itu marginal seat, kaum lain minoriti tak mungkin boleh menang. Satu segi lah. Tapi kalau kita bercakap dalam konteks orang Islam ni, kita kena tunaikan tanggungjawab kita. Baik. Satu, walaupun kita rasa macam sistem tu ada kelonggaran, tapi yes, kita kena tunaikan.
Tuan-tuan, dalam sejarah Islam ada seorang pemerintah hebat nama Umar bin Abdul Aziz. Semua kenal. Saya sebut ni tuan-tuan kenal. Umar bin Abdul Aziz ni dia pemerintah Bani Umayyah, no? Bani Umayyah ni ramai yang hebat dan ramai yang zalim. Begitu juga Abbasiyah ramai yang hebat, ramai juga yang zalim. Itu memang lumrah pemerintahan. Dan memang raja-raja mereka itu zalim, tapi baik, tapi warak, tapi kejam juga. Dia jadi begitu. Sebab tu sukar kita nak simpulkan macam mana, Dan pada zaman itu para ulama, kita baca tadi surah ni, para ulama kebanyakannya menjauhi para pemerintah sebab kesan daripada fitnah pembunuhan Sayyidina Osman tu, no? Kalau kita cerita pasal tabi'in era itu memang ramailah tuan-tuan. Raja Taus bin Kaisan, Sa'id bin Musayyib, banyaklah tokoh-tokoh yang era awal itu yang memang keras dengan pemerintah. Tapi saya nak pergi area itu juga. Saya nak cerita pasal Umar bin Abdul Aziz ni. Umar bin Abdul Aziz dia naik tahun 99 Hijrah. Dan sepatutnya dia tak naik pun. Dia bukan adik-beradik Abdul Malik. Dia adik-beradik lah, tapi macam ni. Pemerintah Umayyah sebelumnya dia dah mai anak-anak Abdul Malik, Marwan bin Al-Hakam, kemudian anak dia Abdul Malik bin Marwan, kemudian dia mai anak-anak Abdul Malik. Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik. Okay. Umar bin Abdul Aziz ni dia ialah menantu Abdul Malik tu. Meskipun Al-Aziz tu adik-beradik, kalau bukan menantu pun Umar Abdul Aziz ni ialah sepupu lah, anak menakan lah Al-Malik tu. Tapi dalam konteks ni dia menikah dengan Fatimah bin Abdul Malik, maka dia menantu. Baik. Jadi khalifah sebelumnya Sulaiman bin Abdul Malik, abang ipar dia. Seorang lelaki yang kita boleh ambil pengaruh dia, kita boleh ambil spirit dia ni, yang bertindak sebagai pemilih. Ni kita ni daftar pemilih, ataupun yang bertindak sebagai penyaksi, yang bertanggungjawab untuk meletakkan pemerintah yang selayaknya pada suasana yang meletakkan pemerintah yang selayaknya pada waktu yang selayaknya. Kadang-kadang pemerintah ni baik. Tuan-tuan jangan ambil sekerat lah ceramah macam ni. Kadang-kadang pemerintah ni baik, tapi dia tak layak waktu ni. Tuan faham maksud saya tak? Jangan teka siapa-siapa ni. Kadang-kadang pemerintah tu nampak ada sikit kurang sikit, tapi waktu yang crucial macam ni kita nampak dia boleh naik sat lah untuk redakan keadaan. Wallahu ta'ala alam. Saya bagi contoh. Saya takut ni, Allah Akbar. Masa saya bercerita aku tu tak apa kalau tuan-tuan okey kan. Saya takut video ni. Saya tak bayang muka siapa-siapa, tapi itulah yang saya fikirkan sebelum kes Malaysia ni lagi. Ada benda yang baik, tapi tak semestinya dia baik setiap masa. Baik. Okay, saya sambung okay. Allah Akbar. Dia bila kita ada anxiety ni, kita nak cakap apa pun kita takut. Allah Akbar. Baik, saya sambung lah. Okay. Kat mana tadi? Okay, baik, macam ni. Maka tuan-tuan, selepas Walid bin Abdul Malik, Hisham selepas tu, Sulaiman bin Abdul Malik, lepas tu masa Sulaiman ni mati muda, dia mati umur 44 ataupun 50, lebih muda. Dia ada seorang pegawai, dan pegawai tu memang bersama dengan kerajaan Bani Umayyah. Sebelumnya pun dia ikut khalifah, kemudian sebelum tu dia dengan gubernur dekat Madinah. Sultan Umar Abdul Aziz gubernur kat Madinah. Lelaki ni sentiasa ada. Saya kalau nak letak nama dia dalam konteks sekarang, saya mungkin katakan dia macam KSN kot, Ketua Sesuatu Negara, mungkin lah. Rajab bin Haywah nama ni. Mungkin orang pernah dengar, mungkin biasa dengar nama ni. Rajab bin Haywah ni, saya nak kata dia bendahara sangat pun tidak, sebab ada masa-masanya dalam sirah dia rapat dengan Umar Abdul Aziz di Madinah. Ada masa-masanya dia menasihati Walid Al-Malik, ada masa-masanya dia menasihati Sulaiman bin Abdul Malik. Jadi saya rasa dia mungkin ketua Istisahat Negara begitulah. Sulaiman bin Abdul Malik duk bincang. Masa dia ada sakit duk bincang, kena dia nak lantik siapa jadi pemerintah selepas dia. Rajab bin Haywah cerita balik kisah ni, bagaimana dia usaha nak bagi Umar Abdul Aziz naik. Umar Abdul Aziz gubernur di Madinah, sebab tu dia banyak meneladani guru-guru di Madinah. Pasal tu dia riwayat hadis. Nanti dia pergi di Damsyik sebagai khalifah, nanti dia meraihkan ilmu. Nanti kita akan baca nanti dia bagi grant kepada Imam Ibn Syah Az-Zuhri untuk cari hadis dan sebagainya.
So Rajab bin Haywah cerita masa ni Sulaiman bin Malik dia fikir nak lantik siapa. Sebab tradisi dia pun semua adik-beradik. Macam kerajaan Saudi, anak-anak Abdul Aziz semua tu, As-Saud, Faisal, semua adik-beradik ni, bukan anak-anak tu, semua adik-beradik tu. Baik. Dia pun ni adik turun pi adik, turun pi adik. Maka masa tu Sulaiman bin Malik dia fikir dia adik-adik dia nampak mengarut. Pasal bila jadi kerabat ni duit pun banyak, jauh pada rakyat, dia rasa nampak mengarut. Dia nak nanti anak dia. Anak dia tak silap saya ada 2 orang. Seorang nama Daud bin Sulaiman, seorang saya tak ingat. Seorang tu saya tak ingat yang kecil tu nama apa. Seorang tu kecil sangat lagi. Kecil sangat. Maka bila Sulaiman kata dekat Rajab bin Haywah nak lantik anak dia yang kecil tu, maka Rajab kata tak boleh, kecil sangat. Tuan-tuan, baru ni saya buat empayar siri empayar, kami cerita pasal tamadun Parsi. Zaman ni tu dia dah lantik anak-anak kecil umur 10 bulan, 11 bulan jadi pemerintah. Itu permulaan keruntuhan depa punya empayar. Yang penting anak depa umur tak cukup umur pun tak apa. Tak apa. Nanti tuan-tuan tengoklah nanti episod tu besok lepas. Baik. Yang ni tuan-tuan, apa nama ni, maka tak mau. Rajab kata tak mau. Pasal Sulaiman dah nak beritahu kat dia dah, wahai Rajab bin Haywah, apa saja aku buat kalau salah tegur. Jadi Sulaiman kena terima benda tu. Maka Sulaiman kata kalau macam tu aku nak lantik anak aku seorang lagi, yang kita Daud tu. Daud masa tu pergi perang. Daud bin Sulaiman ni pergi perang. Maka kata Rajab bin Haywah, kita tak tahu apa jadi kat Daud sekarang. Mati hidup baru kita tak tahu. Zaman dulu tuan kan. Dia tak boleh lantik dia lagi. Habis tu siapa Sulaiman kata? Dalam Sulaiman duk fikir, Rajab tak habaq siapa. Rajab kata, ikutlah tuanku. Fikirlah wahai Khalifah Amirul Mukminin kan. Dalam duk fikir tu, Rajab bin Haywah kata, dia cerita balik tuan-tuan. Dalam indikasi kita akan jumpa kisah ni. Rajab bin Haywah kata dalam hati dia, kalau dia sebut nama siapa pun aku nak bangkang. Kalau dia sebut nama siapa pun kecuali Umar Abdul Aziz, aku nak bangkang. Maksudnya dia memang target Umar Abdul Aziz. Tiba-tiba Sulaiman sebut nama pertama, calon nombor 1 Umar Abdul Aziz. Dia sebut lagu tu dia seronok. Tapi masa tu maknanya dia melakukan perubahan, sebab Umar Abdul Aziz bukan adik, bukan anak, nantu ada adik ipar Sulaiman ni. Maka Sulaiman kata Umar Abdul Aziz. Maka Rajab bin Haywah setujulah. Pasal Rajab bin Haywah biasa lama dengan dia dekat Madinah. Maka tuan-tuan, Sulaiman kata ada masalah. Saat lagi adik-beradik aku yang lain akan mengamuk lah. Pasal dia pun tunggu giliran kan. Abang lepas abang turun gadik sagi aku pergi bagi kat adik ipar. Anak pun tak dapat, anak-anak nakal pun tak dapat, bagi kat orang luar. Mesti melompat memang. Di sana kebijaksanaan Rajab bin Haywah. Yang ni saya mungkin dalam istilah kita kata tauriah, kelicikan. Dia tak menipu tapi licik. Dan itu ijtihad politik lah, saya fikir begitu. Macam Muawiyah bin Abu Sufyan, sebelum dia meninggal, dia lantik anak dia Yazid. Benda tu mungkin pengkhianatan bagi orang Islam. Tapi kalau dia tak buat macam tu, saya ingat perang balik, perang lagi. Mungkin sebab Muawiyah juga sahabat Nabi, penulis wahyu lagi, maksudnya sahabat. Baik. Maka Rajab bin Haywah bagi cadangan. Dia kata kepada Sulaiman bin Abdul Malik, lah ni hang buat wasiat tu macam Abu Bakar buat kat Umar. Buat wasiat, tapi dalam tu hang tulis siap-siap yang Umar Abdul Aziz aku akan lantik jadi khalifah selepas aku, dan selepas dia disebut nama Yazid bin Abdul Malik ataupun Hisham bin Abdul Malik, antara dua tu lah. Saya tak ingat nama ni, dia kebetulan main cerita ni. Tapi selepas Umar Abdul Aziz adik ipar, adik aku balik. Jadi dia akan redakan balik. Okay? Lantik dulu saat dia ni, pasal sekarang ni crucial. Saat lagi lepas dia, lantik balik lah adik-adik aku balik. Hang tulis macam tu kat wasiat, InsyaAllah dia pun tak marah. Siapa yang bagi cadangan ni? Rajab bin Haywah. Sebab masa ni kita nak stablekan balik. Umayyah tengah tegang, kaya, tapi pemerintah kerabat ni makin jauh dengan rakyat. Lepas tu pula agama makin longgar. Bukanlah longgar sangat, ulama ramai tapi ulama jauh dengan kerajaan. Kemudian ilmu tak diangkat. Sebab tu Umar Abdul Aziz yang naik balik ilmu hadis, zakat, dia buat balik tu. Kemudian yang cerca-cerca Sayyidina Ali tu, politik sangat kuat masa tu.
Nah, ya. Imam Nasa'i masih lepas pada tu, lepas pada tu. Okey, baik. Lepas tu tuan-tuan, tulis macam tu. Kemudian Sulaiman kata, aku kenal dia beradik aku, apa jadi bos lagi pun depa akan lawan juga. Kata Rajab bin Haywah, jangan habaq lagi. Tulis dulu, buat wasiat, gazet dekat kerajaan dulu, bagi ketua bendahara pegang ke, ketua polis pegang. Lepas tu kita minta depa semua setuju dulu. Bila depa dah setuju bagi bai'ah, baru kita habaq. Rajab bin Haywah kata macam tu. Dan Sulaiman bin Abdul Malik ikut. Kisah ni panjang lah. Dia wafat, lepas tu dia meninggal dunia. Dan meninggal dunia pun menarik cerita dia tu, pasal dia gering lama, kemudian dia tak mahu siapa pun tengok dia meninggal. Sampai dia rasa macam nyawa dia nak ujung dah. Saya teringin mati macam tu dah. Dia rasa macam dia pun nak pi dah kot. Dia kata kepada Rajab bin Haywah, kalihkan aku, kalihkan badan aku menghadap kiblat. Kalih. Dia pun mengucap, tinggal dunia. Oi, dapat mati betul seronok kan. Lepas tu dia tak bagi dia beradik dia main tengok. Tapi sebelum dia mati tu, dia suruh Rajab bawa surat dia tu yang dia cop tu, pergi bagi kat ketua macam panglima, bukan panglima perang lah, macam yang jaga, bahasa kita mudah, polis lah. Macam lawyer macam tu lah. Dan Rajab bin Haywah ni tunjuk kepada semua adik-adik ni, anak-anak Abdul Malik ni, ini surat wasiat pemerintah selepas daripada Sulaiman. Dah cop dah, nak pi mati stamp lah. Bahasa kita lagu tu lah, nak pi mati stamp. Maka adik-adik semua bakal tanya, siapa dia? Siapa dia? Kita aku tak boleh bang. Pasal ini rahsia. Sulaiman kata lepas dia mati baru buka. Bila dah pi bagi kepada ketua mati stamp LHDN ni, maka balik mai yang saya kata tadi lah, ajak mengucap meninggal. Dalam tempoh nak uruskan itu, beberapa orang adik-adik dia mai. Antaranya Hisham bin Abdul Malik mai. Hisham kata, Rajab bin Haywah hang ni rapat dengan keluarga ni. Aku nak tanya hang, nama aku kau dalam tu? Tu nampak tak ada orang lain aku ah. Maka kata Rajab bin Haywah, aku tak tahu. Aku tak berani kata. Aku kot, hang takkan tak boleh abang kita. Kau orang lain. Amanah dia tak boleh. Tak boleh abang. Lepas tu kata Hisham, kalau bukan aku tak mau. Aku nak mengamuk orang kita. Ya tak apa. Lepas tu kedar lagu tu ya. Tak lama lepas tu Umar bin Abdul Aziz pula mai. Saya kata tadi Umar bin Abdul Aziz kan dia menantu, dan dia juga dia adik ipang. Dia adik ipang Sulaiman, dia menantu Abdul Malik kan. Tapi kalau dia tak kahwin dengan Fatimah pun, dia sepupu lepas tu. Baik. Umar bin Abdul Aziz pula mai. Dia kata, wahai Rajab, dalam tu nama siapa? Rajab kata, tak tahu, tak boleh abang. Dia kata, aku bukan nak tahu sangat, kata Umar bin Aziz. Cuma aku risau, lately ni, sebelum abang Sulaiman ni meninggal, dia rapat dengan aku sungguh. Dia rapat sungguh. Aku risau dia buh nama aku. Dia betul pula dah. Dia tak mau buh nama dia. Dia kalau abang awal kan, boleh dah kita ejek. Maksud dia tak mau. Betul tak? Ni tak tercalon sampai Allah Akbar. Tak mau kata orang, tak mau, tak baik. Tapi itulah kadang-kadang kita ni tak tahu lah no. Kadang orang dia tak tercalon dia marah. Kadang orang dia, saya ingat dulu masa saya kecil-kecil, keluarga saya PAH dulu kecil-kecil. Dia berkata tradisi dalam PAH dulu, kalau kita dicalonkan, kita setuju, kita jangan balas. Maksud kita sengat, maksud kita setuju tu. Tapi selalunya kita balas, kita tak setuju. Minta kalau ada orang lain, bagi orang lain dulu. Bila kita diam tu maknanya kita setuju. Dia tak lobby. Macam dalam UMNO dulu. Ni dulu contoh dulu lah, law saya tak ambil tahu dengan politik. Dia, kalau law ni, kalau dulu ni, dia, kalau tim UMNO ni, dia lobby. Dia ada tim dia kan. Keluar duit banyak. Apa dia tak macam tu. Tapi saya cerita ni cerita dulu lah. Law saya tak tahu. Saya tak tahu sungguh. Bukan saya nak jaga komunikasi apa. Saya memang tak tahu sungguh. Baik. Baik, sambung no. Jadi Umar Abdul Aziz ni dia tak mau. Maka Rajab bin Haywah tak abang. Dia kata aku pun nak abang. Tak boleh amanah. Tunggu nanti lawyer akan buka. Nanti apa nama ni, Sulaiman Aklakan akan buka kan. Baik. Maka seperti mana persetujuan yang wasiat yang telah Sulaiman bin Abdul Malik buat, panggil semua adik-beradik main dulu depan ketua LHDN apa semua ni, sumpah dulu. Yang kata akan bai'ah siapa saja nama dalam tu. Kalau siapa yang tak bai'ah,
dia akan dikira sebagai buruh, sebagai treason, sebagai pengkhianat dan boleh dibunuh. Maka depa ni nak buat guna tuan-tuan. Kalau tak bai'ah pun kod-kod nama aku lah tu, kan? Jadi semua pakat buat nama dia. Pakat setujulah. Pakat pesan ni, bai'ah lah, kita pakat bai'ah lah, pakat bai'ah lah. Pakat bagi bai'ah. Elok bagi bai'ah, buka Umar bin Abdul Aziz. Dan selepas Umar bin Aziz, Yazid kot ataupun Hisham, saya tak ingat antara dua tu. Allah tu melompat lah. Bila melompat, Rajab bin Awf ulang balik, kata, hampa dah bai'ah dah tadi. Dan kalau hampa setuju dah tadi, kalau hampa lawan juga, hampa akan dibanjong. Okey, dah. Maka terpaksalah akor Umar bin Abdul Aziz. Tapi Umar bin Abdul Aziz naik tak lama, 2 tahun dah. 2 tahun dah. 99, 101 dia dibunuh. 99, 101. 2 tahun lah kan? 2 tahun. Dia sempat melakukan perubahan. Tapi itulah orang baik tak lama dalam politik, dia dibunuh. Tapi dalam tempoh 2 tahun tu, dia berjaya lah menyelamatkan Umayyah. Jadi, kenapa saya cerita yang ni? Poin saya kat sini malam ni ialah peranan Rajab bin Haywah itu dalam nak menempatkan pemimpin yang selayaknya pada waktu yang selayaknya itu. Itu peranan dia. Kita pernah berada pada satu fasa tuan-tuan di mana kita hilang sistem fikir politik. Saya cerita, saya baca sikit. Siapa yang dah baca dah tahu lah. Saya cerita pasal dalam kurun ke-18, abad ke-18 Masihi ni, ya. Pada era ini, umat Islam yang dahulunya jalan ke satu-satu dunia, dihormati oleh tamadun yang lain, tiba-tiba pada kurun ke-18 mereka terpaksa menjadi satu kaum ataupun satu umat yang terpaksa yes sir kepada orang Eropah, ya. Pada era ini kehebatan umat Islam seakan-akan hilang, ya. Institusi keagamaan sudah membirokrasikan kerohanian, tidak ubah seperti gereja Kristian pada zaman kegelapan Eropah. Itu sudah tertutup pintu-pintu ijtihad. Jadi saya nak pergi yang ni lah. Satu demi satu ideologi telah dicuba, dipakai dan dibuang. Muncul beberapa aliran tarekat baru. Ini yang secerta zaman kurun ke-18 nah. Sistem fikir baru, bahkan golongan yang sudah mula jemu dengan kehidupan beragama dan memandang barat sebagai jalan keluar daripada kegelapan ini, ya. Ketika ini sistem fikir yang mendominasi umat Islam terbentuk kepada 3 kelompok. Ni saya cerita dalam buku ni lah. Zaman kurun ke-18 ni zaman yang kita dah kering dah daripada sistem pemikiran, sistem politik, tak tahu apa dah. Dia wujud 3 kelompok fikir yang datang membentangkan idea masing-masing. Ini bukan 3 PN, BN dengan PH dah, tapi ini 3 kelompok pemikiran yang cuba menawarkan jalan keluar kepada umat Islam. Sebab kurun ke-18 ni orang Eropah mai duduk tanah kita, rampas tanah ni, jajah tanah ni, kita lost. Jadi ada 3 model yang mai. Baik. Ketika ini sistem fikir baik. Pertamanya, golongan yang percaya bahawa kita harus memisahkan terus agama daripada kehidupan kalau nak bersaing dengan zaman, ya. Solat masih boleh didirikan tetapi tak bermaksud apa-apa, sekadar ritual, ya. Pergilah kerja seperti biasa tetapi agama tak membawa apa-apa kepada pemikiran, pentadbiran. Sistem fahaman ini muncul di India masa tu, yang dibawa oleh Syed Ahmad, ya. Nampak macam Ataturk tapi bukan Ataturk. Ataturk lain. Syed Ahmad dia lebih mulia sikit daripada Ataturk sebab pemikiran dia kena semayang, wajib, puasa ke kena puasa. Tapi itu peribadi. Dia jangan kacau pemerintahan, ya. Dan pemerintahan pun jangan kacau. Jangan kacau yang ni, ya. Ataturk lain. Ataturk pemerintahan kacau agama. Agama tak boleh kacau pemerintahan, ya. Tapi Ataturk ada sisi yang lain. Saya akan cerita nantilah kita akan sampai. Itu muncul di India. Golongan ini tidak menanggalkan Islam, sebaliknya meletakkan Islam pada satu sudut yang bukan diusung pada setiap masa. Baik, saya minta maaf tuan. Baik. Kita tengok kita golongan yang mana. Golongan yang kedua pula ialah golongan yang percaya bahawa daripada kita memisahkan Islam daripada kemajuan, lebih baik kita memajukan Islam itu sendiri, ya. Idea ini dikenali sebagai Pan-Islamism
yang dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani. Cuma Jamaluddin Al-Afghani dia ada isu lah dengan Syed Qutb dan sebagainya ni, depa ada kritikan kepada depa lah tentang Freemason dan sebagainya. Tapi anak-anak murid dia memang ada sumbangan yang besar, Syed Qutb, Rashid Ridha dan sebagainya. Baik. Bagi depa memajukan Islam. Tapi akan sampai satu zaman nanti, satu era di mana depa ni dianggap Wahabi. Syed Qutb ni ataupun Al-Afghani punya gerakan ni, Pan-Islamism. Sedangkan tidak begitu. Wahabi anti depa. Wahabi anti dengan depa ni. Tetapi bila wacana itu mai ke Nusantara, kita samakan depa ni dengan Wahabi. Wahabi lain. Sebab depa ni progresif. Wahabi ialah dia panggil apa? Konservatif. Saudi contohlah. Wahabi konservatif. Dia masih mengekalkan corak lama, monarki dia, cara pakaian dia, dia konservatif. Even sampai hari ni pun saya ingat ulama Wahabi konservatif lagi. Sebab tu rakyat dia keluar dengan cara jalan yang macam tu, Hollywood dan sebagainya tu. Pasal saya ingat bila mana dia punya jurang terlalu besar. Ini wacana ulama Wahabi ni dia tua dan keras dan konservatif. Rakyat Saudi ni dia lari. Jurang dia terlalu besar. Kalau dia mau longgarkan sikit, mungkin tak jadi macam tu. Baik. Tapi kita cakap pasal Wahabi zaman kurun ke-18 ni lah. Okay, baik. Itu yang kedua. Dan kelompok ketiga ialah Wahabi. Kelompok ketiga ialah kelompok yang percaya bahawa segala punca keruntuhan umat Islam itu ialah kerana mereka telah mengamalkan bid'ah. Main zikir pelik-pelik, tarekat pelik-pelik, apa semua pelik. Sebab itulah punca kita jatuh. Sebab tu kita kena kembali balik kepada Quran dan Sunnah di kurun ke-18. Ingat siapa zaman ini? Muhammad bin Abdul Wahab. Dia lahir 1703, kurun ke-18 kan. Jadi depa ni buat gerakan depa ni. Depa ni dahsyatlah. Ada pembunuhan, ada pembantaian dan sebagainya. Jadi keras, sederhana dan sekular lah lebih kurang, ataupun progresif macam tu, baik. Jadi ketiga-tiga ini dia datang dan menawarkan masing-masing, dan dia fight lah sistem mana yang akan bertahan. Dan jawapannya, sistem mana yang bertahan sekarang saya tak tahu. Sekarang ni dia dah berasimilasi banyak lah. Hatta even golongan kaum muda yang Pan-Islamism pun dah asimilasi dengan kaum Wahabi. Kaum yang disangka Wahabi tu juga ada part yang dia ikut Wahabi, ada part yang dia ikut kaum muda. Ada juga orang yang dia sufi tasawuf tapi pemikiran dia progresif. Sekarang ni dia dah bercampur baur dah. Saya ingat tu mungkin satu, tak tahu perkembangan yang baik ataupun tidak, tak pasti. Tapi kita pernah berada pada satu zaman yang kita kering, tak ada punca. Baik. Sambung oleh ini sambung oleh ini jadi apa saya cerita yang tu? Saya nak abang kata kita akan sampai pada fasa-fasa yang kita akan jadi lost. Baik. Kembali pada yang terbalik Jadi kata Maulana dalam ni, orang yang paling zuhud ialah orang yang dia ada ruang untuk dapat semua kemewahan tapi dia pilih untuk sederhana. Itu zuhad, itu zuhud yang sebenar. Kalau dia memang tak ada duit, dia susah, dia jadi miskin, kita kata dia zuhud. Dia tak zuhud lagi. Sebab dia tak diujikan kekayaan dan keboleh-dapatan kekayaan tu. Tapi kalau dia boleh dapat segala-galanya tapi dia pilih untuk susah, dia zuhud. Abu Ubaidah Al-Jarrah misalnya. Baik. Dan ulama-ulama zaman itu yang tak memilih pangkat dan kebesaran. Tawus bin Kaisan, satu orang ulama tabi'in. Ini zaman-zaman Sa'id bin Musayyib semua tu lah. Dia satu hari khalifah, ingat saya, Hisham bin Abdul Malik panggil dia. Hisham bin Abdul Malik pergi Mekah. Lepas tu dia ada dua cerita lah menarik. Tawus ni yang menyebabkan dia jadi macam tu, pernah satu ketika dia duduk dalam majlis khalifah, tapi tak sebut khalifah mana. Ni zaman tabi'in awal tu bila saya sebut nama-nama ni daripada tabi'in awal, tok guru mereka sahabat Nabi. Sa'id bin Musayyib yang saya cerita tadi tu, Sa'id bin Musayyib tu bapa mertua dia Abu Hurairah. Baik. Tawus bin, saya sambung sikit tuan. Tawus bin Kaisan
bila orang tanya kenapa dia kerah dengan pemerintah, dia kata pasal dia terpukul dengan satu orang pakcik. Nak contoh ni, pakcik ni dia orang Yaman. Satu hari terus bengkesan dia ulama besar. Dia duduk dalam majlis raja, bila raja main buat haji di Mekah, panggil ulama-ulama ni. Tu saya tahu khalifah ni dia jahat pun jahat, zalim pun zalim, suka ulama pun suka ulama. Hajjah bin Yusuf Saqafi pun suka ulama. Majlis-majlis dia suka ulama mai, dia suka ra'i. Tapi dia zalim. Ya. Ada ulama yang mati yang dia bakar tapi tak terbakar. Nanti saya akan sampai saya akan cerita ulama tu nanti. Baik. Taus bin Kaisan cerita, aku duduk dalam majlis Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, Ganah. Tiba-tiba dengar satu suara pakcik tua duduk tawaf kan di Mekah di Masjidil Haram. Derah, dia tahu derah. Allahumma labik derah. Maka Hajjaj tertarik. Orang tua mana ni, bukan orang sini ni kan. Cara dressing melagu orang lain. Hajjaj terpanggil dia mai sat. Panggil orang tua tu mai. Orang tua tu nothing. Dalam sejarah pun tak sebut nama dia apa, tak tahu. Mai panggil. Maka Hajjaj tanya, mai daripada mana? Aku ni Hajjaj, gubernur wilayah Hijaz ni lah. Mai daripada mana? Kata, saya mai daripada Yaman. Betul. Bila sebut saja mai daripada Yaman, Hajjaj ni seronok lah pasal apa? Adik Hajjaj nama Muhammad bin Yusuf As-Saqafi, gubernur dekat Yaman. Adik Hajjaj ni. Maka Hajjaj kata, macam mana pemerintah tempat hang sewaktu hang tinggalkan dia? Maka kata pakcik ni, dia buat kerja dia, betul. Maka kata Hajjaj, tak, maksud aku dia tu macam mana? Dia tu pemerintah macam mana? Maka pakcik ni kata Taus bin Kaisan, cerita balik dah bila anak-anak murid tanya kenapa dia tegah dengan pemerintah. Taus tegah tuan-tuan, pemerintah bagi kat dia kain sejuk, dia lempak. Begitu lah, dia tak mau. Sampai kawan dia tegur, kata lah, kalau hang tak mau pun janganlah tunjuk depan dia. Dia takut tak mau, lagi orang tuduh kata aku ni makan duit pemerintah. Main tahu tu. Main tahap tu. Dia kata jangan kita makan, kita jual duit bagi kat orang susah. Dia kata betul benda tu boleh buat. Tapi esok orang akan guna cara aku, tapi orang tak jual. Orang akan tuduh aku buat. Panjanglah cerita tu. Saya nak sambung cerita tadi ni. Maka terus cerita ni dia tersentuh dengan kisah pakcik tu. Dan kita pun tak tahu pakcik tu nama apa. Tapi orang Yaman dalam sejarah Arab sebut. Pakcik tu kata, Hajjaj tanya macam mana dengan pemerintah tempat hampa? Pemerintah tu adik Hajjaj lah, Muhammad. Pakcik tu cerita tuan-tuan, dia kata, tak ada orang lebih teruk daripada dia atas dunia. Sebut tu dengan zalim dia, dengan makan harta rakyat, dengan tak amanah, dengan bunuh ulama. Sebut satu ni. Maka Hajjaj jadi geram. Hajjaj kata, hang tahu tak orang yang hang kata tu adik aku? Pakcik ni jawab, pasal aku tahu yang aku cerita ni. Hajjaj jadi terdiam. Ada orang seberani tu depan dia. Baru pakcik tu sambung lagi. Kemudian yang ni ada khilaf. Ada kata Hajjaj yang kata, ada kata pegawai Hajjaj yang kata. Saya sebut dulu siap. Kata kat pakcik tu, tak boleh ke hang jaga hati Hajjaj sikit? Kalau betul pun adik dia zalim lagu tu, janganlah pihak lagu tu. Sama ada Hajjaj sendiri kata ataupun dia punya ketua cabang dia kata, tak tahu. Tapi tu dialog tu keluar. Tuan-tuan, pakcik ni jawab apa? Kenapa hang nak berbangga untuk jaga hati Hajjaj, sedangkan aku dah cukup berbangga aku berada dalam macam mana? Dia ada ayat dia lebih sedap. Saya tak ingat ayat yang lebih sedap tu lah. Ayat dia lebih sedap. Tapi intisari dia macam ni. Kenapa aku nak kena jaga hati dia dalam rumah Allah yang sepatutnya aku jaga hak Allah, yang iaitu aku tak boleh berdusta kan di dalam Masjidil Haram. Dia tanya jujur, aku jawab jujur. Memang adik dia teruk. Hajjaj diam. Pakcik tu kata apa? Kalau tak ada kerja, kalau tak ada apa dah, aku nak pergi sambung buat kerja aku. Pakcik ni bangkit, keluar pergi sambung buat ibadat dia. Taus kata masa tu kami ulama-ulama yang dah ada establish, yang ada nama dah masa tu kan, yang orang kenal lah, orang main di Mekah main rujuk mereka, rasa tertampak oleh pakcik tu. Siapa dia pun kita tak tahu, tapi ketegasan dia depan pemerintah. Oh dahsyat kan. Baik, sikit kita nak saya ambil seminit dua je. Saya teringat satu orang pakcik lagi. Pakcik ni pula, dia pun saya tak tahu nama apa.
dia tegur Imam Ahmad. Bukan tegur, dia nasihat Imam Ahmad. Bila Imam Ahmad nak kena pi hukum dengan pemerintah Abbasiyah masa tu, Pak Cik ni sebut satu ayat ke Imam Ahmad panjang, tapi saya nak ambil pendek. Pak Cik ni kata apa? Innaka wafidun nas al-yawm fala takun syu'man alaihim. Kamu ialah tebusan kepada manusia hari ini, wahai Ahmad. Jangan kamu menjadi asbab kejerumusan mereka. Macam itulah istilah bahasa Melayu dia. Maknanya hang jadi hujah. Apa yang hang buat, orang akan buat. Maka janganlah hang buat sesuatu yang menyebabkan orang akan tiru. Dan dia akan kata, oh Imam Ahmad buat, kami boleh buat. Itu satu ayat yang saya ingat, satu cukup mendalam bagi kita. Ya. Bagi pemimpin lah, Imam Ahmad sebagai ulama, tapi sebagai pemimpin, kita sebagai tebusan kepada manusia. Janganlah kita buat kerja apa-apa pun, cakap apa-apa pun yang menyebabkan orang kata, oh, orang hormat kita, orang anggap kita contoh. Jadi bila kita buat, hatta ustaz-ustaz sekalipun, bila kita buat sesuatu, cakap sesuatu, bertindak sesuatu, benda tu salah, tapi disebabkan kita buat, bila orang anggap kita role model, maka orang akan anggap benda tu boleh buat. Satu nasihat yang baik, fala takun syu'man alaihim. Janganlah menyebabkan orang-orang yang ikut kita tu akan terjerumus sebab dia anggap kita ni role model dan dia boleh tiru apa yang kita buat. No, itu satu ungkapan yang saya ingat berbekah dalam hati saya sampai sekarang. No? Baik. Malam ni dia merewang memang mata tau. No? Orang lepas bernama Anjalun, macam parti kita lah merewang mata, kita pun tak tahu nak ambil yang mana. No? Tapi apalah, saya sambung perenggalah. No? Okey, baik. Tak boleh, perenggalah pun tak boleh. Perenggalah ni panjang, nanti jadi kena buka bab yang baru ni dah 8-19 dah. Cuma kat sini setakat dua bab yang kita baca ni saja, kita faham dah bahawasanya apa yang menyebabkan pemerintahan Islam di Madinah itu paling hebat, Khulafa' Ar-Rasyidin itu paling hebat, kerana kata Maulana Abu Hasan dalam ni, pemerintahan mereka itu berlandaskan taqwa. Itu saja poin paling besar lah saya ingat malam ni. Takut kepada Allah, dan mereka sentiasa merasakan tu, wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akhirah tu. Kadang-kadang apa yang mereka alami atas dunia ni, sikit-sikit mereka anggap itu ialah azab yang Allah bagi dah kepada mereka kalau mereka silap apa-apa atas dunia ni. Meskipun kadang-kadang itu ialah satu anugerah Allah kepada mereka untuk meningkatkan darjat mereka lagi, tetapi mereka sentiasa berwaspada, sentiasa berhati-hati dalam tindak tanduk mereka, hatta dalam urusan apa pun dalam pemerintahan. Ya. Sayyidina Umar, kita dah cerita bulan lepas, bulan sebelumnya kot, hebat dia, tegas dia. Ya. Tetapi bila ada satu keluarga tak cukup makan malam-malam, dia yang sanggup pipi kuih apa semua tu, bawa pergi kat keluarga tu. Sampai pembesar-pembesar dia kata, mai lah kami bawa. Dia tak boleh, sebab aku nak jawab apa depan Allah nanti bila aku sedang senang lenang sedangkan ada keluarga tak makan. Ya. Sebenarnya dalam ni tuan-tuan, dia akan mai, tu saya tak boleh cerita malam ni. Ya. Dia akan mai cerita tentang pemerintah yang, satu zaman yang pemerintah yang kaya tapi ada rakyat yang susah, yang dia makan banyak sampai bertambah-tambah, tapi ada rakyat yang tak ada makanan. Ya. Satu zaman di mana jurang terlalu besar. Ya. Bila jurang terlalu besar, maka pemimpin dia tak akan faham rakyat. Bila dia tak faham rakyat, dia akan buat benda-benda yang bodoh. 5 tahun sekali dia akan main, dia akan tawarkan benda-benda yang bodoh, yang akhirnya rakyat akan anggap benda tu bahan jenaka. Sedangkan bagi rakyat benda tu tak valid dah. Ya. Saya ingat sekarang ni kalau bagi roti buah gambang, saya ingat zaman lah dia tak relevan dah benda tu. Bagi beras buah lambang, saya ingat tak relevan dah. Ya. Dengan politik rakyat sekarang yang makin bijak, tak relevan dah bagi saya. Ya. Benda tu akan lagi menyakitkan hati sebenarnya. Meskipun mungkin dia niat yang baik, tapi mungkin kerana dia jarang sangat berada di bawah. Ya. Sampai dia anggap retorik, dia masih menganggap nada rakyat bawah ada nada yang sama lagi. Ya. Sedangkan kita pun dah jauh meninggalkan mereka.
Rakyat sekarang dah bijak berfikir dah. Kawan-kawan saya dulu tuan-tuan yang kerah politik, sekarang ni pun banyak kendor. Bukan kendor ke mana? Saya tutup dengan tuan-tuan dah. Tak maaf tuan-tuan, saya tak ceramah lama kan, 2 minggu lebih lah. Ceramah balik ni dia main satu macam sikit lah. Anxiety disorder. Bila mana macam mana, kawan-kawan lah ni, banyak yang saya jumpa sekarang ni yang dulunya kerah, sekarang ni kata aku pun tak tahu lah, tengok lah calon aku, tengok calon dia kata. Calon kita, calon tu bagus, InsyaAllah lah. Pasal kita nak undi pun takut dia lompat. Oh, lompat tak boleh dah lah ni. Yalah, tak boleh lompat selepas, dia lompat sebelum, kan? Ada macam-macam kan. Kalau dia tak lompat seorang, satu parti dia pergi gabung. Jangan undi parti ni, segi parti ni dia akan membentuk kerajaan parti ni. Sagi kita dah anggap macam tu. Rupanya lepas pelarian di kerajaan parti ni dibentuk. Jadi sukar. Jadi untuk kita katakan siapa yang undi parti ni, dia akan tanggung dosa. Saya ingat yang tu kena ubahlah sentimen tu. Saya pernah kena sebelum ni sembang dengan orang tua dia kata, siapa yang undi dia tanggunglah dosa. Sukar juga kita kata begitu, sebab kadang-kadang parti tu dia akan berubah pelompat begeng ni pula. Ya. Ataupun kalau dia tak berubah pun calon dia akan lompat. Ataupun kalau dia tak lompat pun sekali lagi orang yang sama kata kat orang ni, nanti orang jadi kawan dia tak kata dah. Tuan faham maksud saya? Jadi benda tu, saya ingat benda ni dia ijtihad siasi lah. Dia bukan satu benda yang sampai tak kita nak kata hang aku bukan saudara dah, semayang lain-lain, sembelihan tak makan. Dia bukan zaman itu dah. Saya ingat kita kena rakyat Malaysia sekarang ni kena banyak. Saya ingat surah ni tak ada masalah. Dalam surah ni ramai ni semua warna lain-lain ni saya tahu. Ya, tapi kita okey. Kita tak ada masalah, kita berkawan. Ya. Ni mesej saya untuk di luar lah. Kita jangan pakai sentimen itulah. Sebab nanti sentimen tu akan makan diri balik tuan-tuan. Percayalah, sentimen tu akan makan diri balik. Ya. Sebab kita tak tahu masa depan. Ya. Mereka akan berubah-ubah, mereka akan bergabung, menolak dan sebagainya. Janganlah kita gadaikan kita punya persaudaraan, kita punya keakraban hanya kerana berbeza 1-2 warna. Mungkin kita berbeza, tapi beza minus. Pelangi kalau satu warna tak sonok tuan-tuan. Lepas tu pelangi banyak warna baru cantik. Warna saya rahsia lah. Jadi saya pilih calon. Bagi saya pilih calon sebab tak tahulah. Parti lah bertanggungjawab untuk pilih calon yang baik. Kalau kita pilih calon tu baik, sebab parti tu yang pilih dia, maksudnya parti tu buat kerja betul ya. Baru ni viral yang parti mana pilih, penyamun berkata tak tahulah lebih ada apa lah. Saya tak mau kata lebih-lebih. Zaman sekarang ni kita jangan kata apa korang tuan. Kita fragile. Kita akhir zaman, kita boleh mati bila-bila, dunia boleh kiamat bila-bila, banjir boleh mai bila-bila. Kita fragile tuan-tuan sekarang tuan-tuan. Jadi kita jangan berani sangat. Ini nasihat untuk saya dan tuan-tuan lah. Sekarang ni kita fragile. Kita boleh mati bila-bila, kita boleh lenyap bila-bila. Saya 1-2 bulan ni saya dah elok dah kan saya tahu saya kena teruk, benda saya elok balik. Kawan saya ramai mati 32, 31, 34. Saya jadi jam balik. Saya main balik. Jadi saya rasa kita fragile lah. Betul saya sekarang ni, saya ingat ini bagus lah, Allah bagi taqwa kepada kita percuma. Kita jadi takut. Takut ni bagus juga kan. Takut ni bagus juga sebenarnya. Walaupun kadang-kadang kita tanggung berat, kita rasa kepala ni berat, tapi satu segi yang lain positif, bagus juga. Kita banyak berhati-hati. Dulu naik kereta, tengok markah elok-elok sikit, tengok juga ustaz pun elok. Lo tak tengok kan, tunduk ni, istighfar. Saya jujur kan, malu. Tak bukan malu, takut kat Allah minta tu. Bukan saya kata saya bagus, saya mengaku dulu tengok, saya tengok aku tu. Lo tak tengok, tunduk. Bukan kita bagus. Tapi bila Allah pegang jiwa kita, hati kita jadi takut ni, di situ kebaikan dia yang saya nampak lah. Tapi saya doakan orang lain jangan kena lah, sakit tuan. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa fadhal mursalin wa lamal malaikatil muqarrabin wa hdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.